Okey, selamat. Okey, selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Apa khabar semua? Sorry ya dah lambat sikit disebabkan masalah teknikal. Okey, saya nak tanya, kita baru je lepas kelas kan? Hari Sabtu baru habis kelas dan hari ni sehari je gap kita jumpa sekali lagi. Betul tak? Okey, apa khabar semua? Semua berkhabar baik. Okey, cikgu pun berkhabar baik dan sihat. Anda semua dah makan? Sudah? Okey, bagus. Okey, seperti yang cikgu cakap, minggu ni kita nak baca apa? Minggu ni nak baca apa? Ya, cikgu dah makan. Ya. Minggu ni kita nak baca apa? Siapa masih ingat? Ataupun baru nak buka buku sejarah? Sejarah, memang kita nak baca sejarah. Berkaitan topik apa? Kepentingan. Ya, Darsha. Bagus, Darsha. Kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat. Okey? Boleh? Okey, are you okey semua? Okey. So, cikgu bagi nota sampingan sikit ya untuk kepentingan membentuk negeri-negeri Selat. Seperti kita tahu negeri-negeri Selat tu apa dia? Melaka, Penang dan Singapura. Tiga-tiga kita dah baca kepentingan mereka. Hari ni kita nak masuk kepentingan dan mereka tiga tu dah buat perjanjian London. Dia bawa siapa? Dia bawa British. Dan Belanda pun dapat sesetengah tempat saja kan? Okey, untuk hari ni kita nak tengok apa kepentingan negeri-negeri Selat. Boleh? Boleh? Boleh semua? Okey. Mula-mula penubuhan negeri, saya buat MNS penubuhan negeri Selat bertujuan dua sebab pertamanya menjimatkan perbelanjaan, keduanya lagi satu apa? Menyeragamkan apa? Pentadbiran. Okey, ini dua lah bertujuan penubuhan negeri-negeri Selat. Okey? Tetapi penubuhan ini juga memberi kebaikan kepada siapa? Kepada British. Okey? Yang tu ada dalam nota kan? Nota yang cikgu bagi ada tak? Ada kan? Okey. Baca saya tak perlu salin Saya baca dan bagi penerangan Boleh? Pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang. Itu nanti ya. Okey, tengok Kita baca 5 kepentingan pembentukan negeri Selat kepada British. Pertama ialah menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Betul tak? Betul kan? Cikgu buat short notes di sini. Nanti kamu memang tak faham. Okey, yang ni padam Yang ni penubuhan. Tujuan adalah dua. Pertama, menumbuhkan pertamanya menumbuhkan menjimatkan pembelanjaan. Okey, maksudnya dia tak nak bagi kos yang banyak, dia nak jimatkan. Okey, lagi satu menumbuhkan pentadbiran. Okey, menyeragamkan pentadbiran. Maksudnya dia nak buat semuanya sistematik. Siapa tu? Dia tu siapa? British. Okey?
Okey, 5 kepentingan. Kita tengok kepentingan. Kepentingan NMS kepada siapa? Pada British. Okey? Apa dia kepentingan? Apa dia? Okey, pertamanya menjadi pintu masuk bagi buruh luar. Okey, maksudnya buruh luar tu siapa? British tu ingin membawa pendatang asing sebagai buruh. Siapa tu? India dan China. Dia nak bawa ke tanah Melayu dengan namanya buruh luar. Okey? So melalui pembentukan negeri Selat, pertamanya dia buka pintu bagi buruh luar. Okey? Boleh? Buruh luar tu maksudnya tenaga buruh, pendatang asing. Okey? Okey ke? Boleh ke? Pertama faham Okey, kita pergi kedua. Keduanya taraf pelabuhan bebas NMS berjaya. Maksudnya British dengan taraf pelabuhan bebas negeri-negeri Selat. Okey, berjaya. Maksudnya British punya aim tu dia nak NMS tu negeri-negeri Selat shortcut. Okey, dia British punya aim aim of British is they want to make, maksudnya dia nak buatkan pelabuhan bebas di mana? Di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. So dia berjaya menjadikan pelabuhan bebas di sana. Melalui apa? Perjanjian, melalui apa tu? Melalui NMS, pembentukan negeri-negeri Selat. Okey? Boleh ke? Okey, semua boleh Bukan blur boleh Okey, bagus anak murid saya. Okey, ketiganya. Penanaman moden oleh pelabur luar menyebab perkembangan okey, tengok lagi satu apa dia? Penanaman moden. Maksudnya dia dah mula untuk buat getah, menoleh getah, padi sawah yang banyak. Okey? So, oleh pelabur luar, maksudnya dia bawa orang luar. Siapa tu orang luar? Pendatang asing Siapa tu? India dan China. Dia bawa di sini. Lepas tu dia buat tanaman banyak. Penanaman model yang banyak. Sini menyebabkan apa? Menyebabkan perkembangan negeri-negeri Selat. Okey? Boleh tak? Okey, what's the third point? Third point is penanaman model oleh pelabur luar. Maksudnya orang India ke orang Cina ke dia datang sini menanam getah. Contohnya menanam getah. So jadi apa? Okey, jadi apa? Disebabkan mereka menanam. Okey, boleh tak nampak skrin? Okey Okey, boleh. Okey, saya dah kurangkan brightness sikit. Okey, so penanaman modal itu oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan NMS. Maksudnya negeri-negeri Selat.
Boleh? Tanuja boleh ke? Faham? Dari sini? Boleh ya? Okey. Kita terus pada like point ke berapa sekarang? Point ke 4. Menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu. Seperti apa biji timah? Okey, menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu. NNS tu negeri-negeri selat. Okey? Tak apalah saya tulislah, ramai yang dah tanya. Apa itu NNS? Okey? Negeri-negeri selat. Okey? Okey, tengok Poin ke ni. Poin keempat. Menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu seperti biji timah. Dia menjadikan negeri-negeri selat tu pusat pengumpulan hasil. Pusat pengumpulan kan saya cakap dia macam tempat simpanan barang dia tunggu untuk ambil alih. Dia akan macam tumpang sikit lah. Okey? Boleh tak? Okey, poin ke 5. Membolehkan British menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama di alam Melayu. Okey, ini poin ke-5. Apa tu? Membolehkan British menguasai Selat Melaka. Okey, sebagai laluan utama di alam Melayu. Okey, akhirnya British tu dapatlah segalanya. British tu dapat segalanya, segala-segalanya apa tu? Tanah Melayu. Okey? Okey, starter. Kamu semua salin dulu. Nanti cikgu bagi, sekali lagi saya bagi ulangan. Okey? Salin dulu Okey, sudah ke? Sudah ke? Belum. Okey, tak apa, cikgu tunggu. Tak apa, salin dulu. Tak payah nak tanya soalan. Salin habis, and then saya ulang sekali lagi. Okey? Okey, tak apa.
salin dulu, cikgu belum mula pun. Ini yang kita baru topik pertama kita baca. Salin dulu, nanti saya bagi penerangan. Marker terpaksa kena buat repeating sebab kesian kawan-kawan kita. Okey, kalau mereka tak faham kita kena tolong. Okey, marker sabar ya. Okey, sudah? Sudah ke? Tak apa, kita tunggu yang AK baru masuk. Ramai yang mana baru masuk Okey, sudah ke? Okey, Tulsi sudah. Ramai yang sudah. Okey, bagus. Tengok ramai yang belum. Kita bagi masa sikit Cikgu bagi 2 minit lagi. Soalan tu tunggu kemudian saya akan tanya. Siapa faham? Saya nak tanya. Siapa faham kepentingan negara-negara Selat kepada Nawindran faham? Hemanat faham? Vimal Raj faham? Okey. Okey, ramai yang faham, bagus. Siapa tak faham? Ya, tak apa, saya akan bagi penerangan sekali lagi. Okey, Shindran, tak apa, cikgu bagi sekali lagi Raya. Kalau faham, bagus Kalau tak faham, tak apa, cikgu akan ajar Okey, sudah? Okey, saya bagi penerangan sekali lagi Okey, tengok Okey, kepentingan negeri-negeri Selat. Sudah bentuknya negeri-negeri Selat melalui apa? Perjanjian London. Dan perjanjian London itu mengambil keputusan untuk memberi Melaka, Singapura dan Penang kepada siapa? Kepada British. Dan ada sesempat tempat tu kepada Belanda. Betul tak?
Okey, sekarang tiga tu British mengambil keputusan untuk tiga-tiga tu gabung jadikan negeri-negeri selat. Sebab apa dia nak jadikan negeri sebab sebab apa British nak jadikan dia tiga tu jadikan negeri-negeri selat disebabkan 5 perkara ini dia dapat untung. Okey? Pertamanya, dia nak British itu mempunyai aim untuk bawa orang buruh masuk ke mana? Tiga-tiga negeri itu untuk buat kerja. Okey, iaitu dia menjadikan pintu masuk bagi buruh luar. Pintu masuk, dia buka pintu masuk lah. Maksudnya dia nak ramai yang masuk. Seperti buruh luar tu orang India dan orang Cina. Datang ke mana? Tanah Melayu, alam Melayu untuk bekerja. Buruh luar tu, buruh tu maksudnya bekerja, pekerja. Okey? Dan keduanya, taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat berjaya. Okey, sebelum itu, hari itu kita baca, ingat tak? Dia nak jadikan, Singapura tu pelabuhan bebas. Betul tak? Kita baca sebelum ni, dia nak jadikan Singapura tu pelabuhan bebas. Melaka pun sama. So, dia Penang pun sama. Sebab tu, dengan terbentuknya negeri-negeri selat, dia dapat menjadikan dia dah jadikan pelabuhan bebas di tiga-tiga negeri, iaitu Penang, Melaka dan Singapura. Pelabuhan bebas tu maksudnya apa? Orang boleh datang di sini berniaga, investment. Dia nak buat pelabuhan, bisnes lah. Okey, boleh? Faham tak isi kedua? Boleh? Siapa yang tak faham tadi itu pelabuhan? Sekarang dah okey, clear? Okey, bagus. Pengumpulan barang pun sama juga. Tak apa, saya bagi penerangan. Okey, ketiganya, penanaman moden oleh pelabur luar menyebab perkembangan negeri-negeri selat. Okey, maksudnya dia membuka, dia kan suruh dah bawa masuk siapa? Pendatang asing. Siapa tu? India dan Cina. So dia bawa di sini, dia orang tu menanam tanah. Menanam tanah pula, menanam modal. Modal itu maksudnya getah, something like that lah. Okay, ya, betul. So, pelabur luar tu menyebabkan berkembang lagi negeri-negeri selat. Semua orang dah kenal. Oh, Singapura. Singapura tu famous ni lah. Oh, Melaka famous macam ni lah masa tu. Okay, boleh? Excuse me. Okay, faham? Boleh ke? Boleh? Okey. Dan seterusnya, menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu seperti biji timah. Dia menjadikan pusat pengumpulan hasil-hasil. So, contohnya dia ambil barang dari Perak. Okey, dia dah bawa ambil barang dari Perak. Contohnya dia ambil apa? Dia ambil biji timah di Perak. Okey, dia ambil lepas tu dibawa ke mana? Yang mana paling dekat? Melaka ke Singapura ke Perak? Singapura ke Penang? Okey, contoh Penang lah. Okey, dia pergi bawa ke Penang. Dia akan kumpul di sana. Sebab Penang tu dia rasa tempat strategi untuk simpan barang. Untuk mengumpul barang. Dan juga Melaka. Contohnya di Melaka tu, dia ambil barang, biji timah dari Seremban. Yang paling dekat dengan Seremban tu apa? Melaka. So dia pergi kutip semua tu, buat pengumpulan di mana? Melaka. Nanti kapal datang ke Melaka, ambil, dan balik ke negara mereka. Berjaya menjadikan, itulah dia menjadikan pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu seperti biji timah. Faham tak sekarang apanya pusat pengumpulan barang? Okey, bagus. Dari sini kena curi, mestilah dia ada pengawal sendiri. Dia kan pandai British. Okey, boleh? Okey, seterusnya, last kali tu
membolehkan British menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama di alam Melayu. Maksudnya British dapat apa? British dapat tiga negeri itu untuk dia. Dia dapat tiga tu untuk dia. Okey? Itulah dia katanya British menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama di alam Melayu. Okey, boleh? Boleh tak faham tak? Okey, saya nak tanya Sebastian tu masalah apa? You hantar macam ni, saya akan remove you dari grup grup pula dari kelas Okey? Jangan bagi saya masalah. Saya memang sayang pada budak-budak lain. Tolong saya akan ataupun saya akan keluarkan nama tu. You hantar lagi mesej macam tu, saya akan keluarkan. Okey. Sudah 5 poin ni dah faham tak? Benda ni sangat penting. Untuk kamu kena hantar dalam. Okey, last point Harun. Harun tak faham yang last point ni. Saya terang lagi membolehkan British menguasai negeri Selat. Maksudnya British itu dapat tiga tu, dia dapatlah, dia yang kontrol semua lah. Maksudnya dia dah dapat semua. Okey, itulah maksudnya menguasai Selat Melaka. Okey? Yes, fully control lah. Okey, boleh? So ada masalah berkaitan ni tak? Negeri-negeri Selat. Tak ada. Okey. Okey, lagi sekali yang buruk, pintu masuk buruk tu dia bawa pendatang asing. Seperti India dan China. Okey? Boleh? Kepentingan sekarang faham tak? Okey, boleh. Saya nak bagi 2 minit untuk kamu baca balik semua 4-5 poin ni. Supaya kamu boleh ingat tak? Boleh? Boleh ke? Okey, bagus. Negeri-negeri Selat dalam exam kamu tulis full Jangan tulis NNS. Nanti cikgu gelap pula. Okey? So buat negeri-negeri Selat penuh Okey, boleh? Okey. Boleh saya sambung ke topik seterusnya? Yes, okey. Tengok Sekarang kita nak tengok negeri-negeri pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey? Pentadbiran negeri-negeri Selat sudah di bawah Shiti. Masuk Shiti ialah Syarikat India Timur
English. This is full form of shitty. Okay? Maksudnya kan semua tiga-tiga tu siapa yang dah ambil? British kan? So, British sudah ambil. Dia berlaku apa? Dia bawa pemerintahan Hindia. Yes, bukan Hindu. Hindia. Okay? Okay, dalam nota yang cikgu bagi, okay, ada pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Shitty kan? Okey, saya bagi 2 minit untuk kamu baca. Boleh? Boleh ke? Okey, baca sekejap. Okey, sudah? Okey. Kita tengok apa dia pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah, dia dah bawa di bawah siapa? Shitty. Dia Shitty tu satu pentadbiran Okey? Hindia tu dia tak tahu, dia sebabkan dia letak dia punya pentadbiran di India, negara India. So, sebab tu dia letak nama India. Saya kena pergi tanya lah, orang British kenapa letak India. Okay? So, kamu ingat macam dia Shitty je. Okay? Okay, tengok Kita masih dalam bab 3. Okay? Bab 2. Bab 2 kan? Bab 2. Okay? Kita tengok Yang first, di bawah ni berlaku apa? Pentadbiran negeri Selat di bawah British tu, pertamanya, okay, diketuai. Saya buat MNS diketuai oleh governor. Maksudnya, selepas British dah dapat negeri Selat, negeri-negeri Selat, diketuai oleh siapa? Governor. Okey? Boleh? Keduanya berlaku apa? Resident councillor Cikgu tulis poin dulu, nanti cikgu bagi penerangan, boleh? Boleh ke? Okey.
Okey, salin dulu Salin dulu Okey, Navindran. Bagus Navindran. Fokus betul. Sudah, Tanuja sudah bagus. Dibubarkan, maksudnya di-cancelkan. Sudah tak ada. Okey, benar. Saya bagi masuk sekejap lagi Sudah, bagusnya anak murid saya semua dah salin Yes, Narendran, cikgu dah makan. Cikgu tak sihat sebenarnya. Okey, cikgu batuk lah kan. Sebab tu cikgu tak sihat. Okey. Tu yang cikgu punya suara tak merdu hari ni. Okey, Naris, terima kasih. Yes, SPM dah habis. Dah lama dah habis, 25 dah habis. Okay, cikgu, take care. Please sure you take care me, okay? Okay, terima kasih semua. Okay, sudah semua? Boleh saya bagi penerangan? Okay. Okay, boleh? Okay, tengok pentadbiran. Okay, di sini tambah lagi satu. Pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Syarikat India Timur English. Okay? Dia tiga-tiga tu sudah dapat untuk siapa? British. Sekarang British pula memberi pentadbirannya kepada siapa? Maksudnya dia punya tu dah Shiki lah. British punya tu. Okay, British punya first HQ macam pentadbiran British Dia pentadbiran British di semua negeri ada. Negara ada. Tetapi dia punya HQ. HQ tu macam main kan. Di mana tu India. Sebab tu apa urusan kena pergi India. Sebab India dah besar. So dia letak di India. Okay. Tengok ada 4 poin disebabkan. Macam mana pentadbiran dibawa Siti. Okay. Pertamanya, negeri-negeri Selat diketuai oleh governor. Siapa tu? Governor. Governor tu dia macam equal to sultan. Okay? Dia maksudnya governor tu dia macam dia dengan sultan tu sama taraf macam tu. Governor tu macam ketua lah, ketua negara. Okay? Keduanya resident council. Resident tu macam menteri negeri. Okay? Resident tu macam tempat ni ialah resident. Resident tu macam diketua lah. Okay? Dia letak resident councillor dilantik untuk membantu governor menjalankan pentadbiran. Dia nak bantu siapa? Governor. Macam sekarang ada sultan, lepas tu ada Perdana Menteri. Betul tak? Macam sultan tu governor, resident councillor tu siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri akan bantu segala urusan raja kan? Macam tu juga
Resident Councillor pula dilantik untuk membantu Governor. Untuk apa? Menjalankan pentadbiran. Okey, boleh? Duduk, boleh faham tak? Ini semua sudah ada peraturan dalam Shiki. Okey, boleh? Okey, ketiganya, Pulau Pinang pula. Dia menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat pentadbiran pertama. Dia sudah letak satu pentadbiran di mana dia pilih. Okey, alam Melayu tu yang mana sesuai? Negeri yang mana sesuai letak pentadbiran? Dia rasa Pulau Pinang tu best. Okey, so dia letak di Pulau Pinang pusat pentadbiran pertama. Faham tak? Faham? Semua faham tak? Okey, bagus Danisha. Bimal Rashmi faham. Tanuja faham. Kenapa cikgu? Dia sering tanya, kenapa cikgu dia letak? Mungkin dia suka Pulau Pinang, cantik. Kan? Adalah sebab dia mungkin rasanya okey lah. Kita letak Pulau Pinang ni senang. Macam tu. Kenapa dia rasa Pulau Pinang best? Mungkin dia tempat strategi untuk letak pentadbiran. Orang-orang pentadbir semua paling dekat nak kumpul di sana. Kita tak tahu, kan? Tapi seperti kita tahu, dia letak pusat pentadbiran pertama di mana? Pulau Pinang. Okey? Lepas tu, akhir sekali, pada tahun 1832, pusat pentadbiran itu, maksudnya pusat pentadbiran di Pulau Pinang itu, dipindahkan ke Singapura. Okey? Sudah dipindahkan Singapura. Kenapa? Kerana kedudukan lebih strategik dan maju. Dia rasa mula-mula dia letak di Pulau Pinang. Lepas tu pada tahun 1832 dia rasa Singapura tu lebih sesuai. Faham tak? Faham tak semua? Okey. So dia pergi tukar letak di Singapura. Inilah peraturan, maksudnya inilah pentadbiran British di bawah Shiki. Okey, kenapa tak Melaka? Mungkin Melaka dia tak suka ke, tak tahu. Dia tak kurang sesuai ke Melaka. Okey? Okey, boleh? Faham tak? So semua faham tak? Cikgu terang one by one ni. Nanti kamu tak faham rugi. Okey? Boleh? Okey, kita terus pergi pada pentadbiran India. Bukan di sini saja. Negeri-negeri Selat juga pentadbiran di bawah India. Kan saya cakap India tu HQ pentadbiran. Okey, HQ tu apa? Bangunan besar lah bagi macam Maxis. HQ-nya di mana? Di KL. Biasanya HQ di KL kan? Sebab Kuala Lumpur tu apa? HQ tu macam tempat macam ibu negara. Kita punya ibu negara apa? Kuala Lumpur. So dia punya branch di sini semua ada. Contohnya di Melaka ada, di tempat ada. Tetapi HQ tu bangunan terbesar. Maksudnya semuanya urusan di HQ. Okey. Faham tak HQ tu apa? Okey. Kita terus pergi pada negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran India. India pula. Apa dia buat di India? Berkaitan tanah Melayu. Mesti dia buat something kan? British ni tengok pandai ya. Di pejabat India. Dia buat apa di sana? Saya tulis dulu lagi 10 minit. Okey? Sedikit saja cikgu tulis
Okay, saya bagi 3 saja. Okay, ada lagi 8 minit. Cepat saling. Cepat countdown. 10, 9, 8, 7. Kevin dah salin ke? 7, 6, 5, 4, 3, 2, and it's 1. Okay? Boleh? Tak apa. Dengar sambil salin. Okey, tengok pentadbiran di negeri-negeri Selat di bawah pejabat India. Di pejabat India. Maksudnya India kan HQ. Apa-apa urusan kena pergi sana. Okey, di sana pula undang-undang British dibuat kuasa di negeri-negeri Selat. Semuanya undang-undang British. Okey, sebab semua British kan. Okey, keduanya pentadbiran India tidak memberi perhatian yang sewajarnya bagi melindungi NFS. Dia tak ambil perhatian lah dengan mana negeri-negeri Selat. Dia just macam okey lah, ini salah satu lah macam tu. Okey, dia ambil kurang perhatian terhadap negeri-negeri Selat. Iaitu apa? Careless. Yes, correct Darshini. Okey, lepas tu benda ini menimbul rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang NNS sebab ramai yang datang berdagang. Okey, ramai yang berdagang di mana? Di Pulau Pinang, Melaka dan British. Okey? Boleh? Yes, pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India dan juga berlaku pemberontakan. Okey, berlaku lagi satu masalah. Iaitu pejabat India tidak mampu mentadbir. Okey, tidak mampu mentadbir NNS. Okey, boleh? Nampak tak skrin? Saya keluar skrin. Okey ke? Sudah ke? Okey? Last kali apa dia tu? Berlaku pemberontakan. Di antara disebabkan apa? Pejabat India tu tak peduli. Okey? Memang orang akan naik marah. Sebab mereka nak berdagang di mana? Negeri Selat. Tapi orang tak nak ambil perhatian, mestilah marah kan? Okey. Ada berapa minit? Ini je untuk hari ni. Ada 4 minit lagi. Masuk pemberontakan tu berpergaduhan lah. Okey? Boleh? Okey. Apa masuk pejabat? Pejabat tu, pejabat lah. Maksudnya, tempat pentadbiran. Okey, office. Last isi tak faham. Vidya saya tak faham last isi ya. Okey, last isi maksudnya berlaku disebabkan mereka tak ambil peduli. Siapa tu? India City ya. Mereka City pula. Pejabat India tak peduli tentang negeri-negeri Selat. So, siapa yang naik marah? Pedagang negeri-negeri Selat. Pedagang dari mana? Dari India, dari Timur, semua datang kan? So, mereka tu rasa
Kenapa mereka tak ambil peduli? So mereka naik marah. Okey? Boleh? Okey, hari ni saya nak buat konklusi Okey, hari ni saya nak bagi tahu Okey. Saya nak buat rumusan untuk hari ni kita baca berkaitan kepentingan negeri-negeri selat dan juga pentadbiran di bawah Shidi dan pentadbiran di bawah pejabat India. Dari sini, pandai dari sini. Sebut dengan sama dengan cikgu. Okey, kita baca 3 topik hari ni. Betul tak? Betul kan? Okey. Dan kita ada lagi satu. Okey, Gabino macam mana dia punya hierarki. Hierarki tu macam mana dia punya mapping Okey, yang tu minggu depan cikgu akan ajar. Dan saya nak bagi tahu kita masih belum masuk bab ketiga. Betul tak? Untuk bulan depan cikgu akan ajar bab ketiga. Okey? Tetapi untuk minggu ni cikgu akan hantar kamu bab nota bab 4. You simpan je, print simpan. Bab 3 dan bab 3 cikgu dah hantar kan? Negeri-negeri bersekutu. Tapi belum tak, maksudnya tak, bulan lepas yang hantar. Cuba cek ada nota negeri-negeri bersekutu tak? Okey, ada yang nak tengok whiteboard. Ada nota negeri-negeri bersekutu? Tak ada. Okey, saya akan hantar nota tu juga untuk bulan ni. Okey, so kamu ikuti bab tu. Untuk minggu depan. Minggu depan kita dah nak habis negeri-negeri selat. Okey, and then kita masuk apa? Negeri-negeri bersekutu. Berlaku juga di negeri-negeri lain macam ni. Okey, boleh? Okey, ada seminit lagi. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, so semua faham apa yang kita baca hari ni? Adakah kelas hari ni bosan? Tak ada. Okey, bagus anak murid. Walaupun saya tak sihat, kamu semua memang cooperate dengan cikgu Terima kasih betul. Okey? Dan kita jumpa minggu depan. Ada seminit belum habis lah waktu ni. Okey, cikgu take care. Okey, don't worry, cikgu akan sihat minggu depan. Okey? Walaupun tak sihat, cikgu sanggup ambil kelas untuk kamu tau. So, kamu kena buat apa? Kamu pun kena bacalah. Okey? Yes, makan rasam. Nanti tadi pun cikgu makan rasam je. Okey, terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Okey? Bye-bye.